Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. Sedikit pencerahan tentang penyakit COVID-19. Ia selaku bala Allah Ta'ala ke atas umat manusia di zaman kini. Penyakit ia sebegini tercetuh di zaman kita, di zaman tahun 2020. Ini suatu penyakit yang susah kita nak fikir, yang sehingga manusia berbagai-bagai dia buat andaian olehnya, yang separuh suasananya seolah-olah serupa tenggelam punca. Sedangkan hal yang tersebut tidaklah melarat kita ni sampai ke peringkat hampir tenggelam punca. Sebab apa? Sebab kita ni ada panduan, ada pegangan, ada tempat rujukan kita tu Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah tempat yang sewajar kita mengembalikan sesuatu permasalahan di dalam penghidupan kita, iaitu Al-Quran dan juga Al-Hadis. Maka susah senang itu qada dan qadar dari Allah Ta'ala. Tiada yang lain daripadanya. Susah kita, senang kita dalam penghidupan dunia sementara ni dalam hal ketentuan Allah Ta'ala, ketetapan Allah yang dikatakan qada dan qadar dari Allah. Maka mempercayai kepada qada dan qadar dari Allah itu salah satu daripada rukun iman yang 6. Dari situ, kalau kita ketahui serta percaya, kita kembalilah dari hal yang kita sedang hadapi sekarang, itu penyakit COVID, ialah kepada Allah. Dan setiap yang menyusahkan itu, setiap benda-benda perkara-perkara yang menyusah, menyulitkan kita, itu adalah selaku bala daripada Allah. Dan yang menyenangkan kita, menyeronok kita, menggembirakan penghidupan kita, dikatanya nikmat. Maka kedua-duanya itu bala dan nikmat, susah dan senang itu hal yang sudah ditentu, kelakuan ketentuan daripada Allah Jalla Jalaluh. Tiada yang lain pada menentunya. Bagi umat Islam, bala itu berupa ujian Allah ke atasnya. COVID-19 ini adalah bala, ujian Allah Ta'ala ke atas kita orang Islam. Bersalah orang kafir, boleh dikatakan berupa pembalasan Allah baginya semata-mata. Di situ agak terbeza sedikit dengan kita orang Islam. Layak dikatakan bala, si kafir layak dikatakan ujian Tuhan, pembalasan Tuhan ke atasnya. Itu baru di dunia. Mengapa umat Islam diuji dengan bala? Ini patut ditimbulkan persoalan kita dalam suasana kegawatan penyakit COVID sebegini. Mengapa Tuhan izinkan kita orang Islam dengan bala sebegini? Jawabnya, tujuannya pada ujian tersebut agar kita ni akan sedar di mana kesilapannya.
mudah-mudahan dengan ujian bala sebegini dapat sama-sama kita perbetulkan di mana silap kita, ataupun tak kena kita. Maka itulah hikmah Allah Ta'ala, dia sebalik penyakit COVID-19 ini. Pendek kata, tidak ada perbuatan Allah Ta'ala yang sia-sia. Semua ada mempunyai hikmah dan rahsianya tersendiri. Itulah terletaknya kebijaksanaan Allah yang bersifat dengan sifat al-uluhiyah, ketuhanan. Tetapi malangnya ada sebahagian orang Islam, kalau tidak separuh pun mungkin segelintir, beliau tidak menampak olehnya pada penyakit COVID yang sebegini selaku bala dari Allah. Dia tak nampak ia berupa bala, hanya dia nampak olehnya ia sejenis penyakit yang hasil jakitan kuman dari seorang ke seorang yang lain semata-mata. Itulah qadar yang dinampakkan olehnya. Halnya keadaannya mereka tersebut boleh dikatakan sama bagaimana tanggapan orang kafir. Ya, orang kafir tadi tidak nampak kekuasaan Tuhan yang mengaturkan perjalanan alam semesta ini. Dia tidak nampak. Orang kafir, al-maklum lah. Sebut kata kafir itu, setiap segi agama diengkar, disanggah. Maka betul lah dari situ, ia tidak nampaklah tentang kekuasaan Allah secara mutlaknya. Maka dari situlah si kafir tadi, ia berusaha mencari jalan, menyelidiki dari mana punca kedatangan penyakit COVID-19. Dia nak cari di mana punca. Dia tak nampak kekuasaan Tuhan. Tuhan yang memprogramkan agenda penyakit sebegini adalah punca secara mutlaknya daripada Allah. Bagi kita orang Islam tidak merasa cemas dari penyakit tersebut, kerana kita yakin sepenuhnya ia dari kekuasaan dan kehendak Allah Ta'ala. Tetapi sungguh pun begitu, sungguh pun kita yakin sepenuh penyakit COVID-19 ini adalah kekuasaan Tuhan dan kehendak Tuhan yang mencipta akan dia. Kita sebagai hamba Allah tetap berusaha mencari jalan agar terangkatnya bala COVID ini oleh Allah Ta'ala. Sama ada usaha secara spiritual dan rohani, kerana dari usaha dan ikhtiar kita tadi selaku tempat penilaian Allah ke atas hamba itu. Ya, sebab itulah macam mana sekalipun kita tetap berusaha. Maka di situ terletaknya perbezaan aqaid kita orang Islam dengan orang kafir dan yang fasik terhadap bala penyakit COVID-19 ini. Ketahuilah, orang kafir dan fasik, ia berintikad penyakit COVID-19 itu adalah hasil jakitan kuman semata-mata. Tidak lebih dari itu. Adapun bagi kita, penyakit yang sebegini datang daripada Allah Ta'ala. Tetapi kuman itu sebagai sebab
Bagi Tuhan menciptakan penyakit itu ada mempunyai sebab. Bagi COVID, kuman penyakit COVID. Bagi penyakit lain ada kuman jenis dia pula. Kita tak nafilah kuman itu sebagai sebab ciptaan Allah pada menjadikan sesuatu. Dan berusaha kita seperti ber-SOP, dan berusaha seperti SOP itu berkuasa menyelamatkan daripada serangan penyakit tersebut. Maka kepercayaan tersebut, kepercayaan kepada usaha SOP dan sebagainya, ia kuasa dapat menyelamatkan serangan penyakit tersebut. Itu adalah suatu tanggapan yang salah. Suatu tanggapan yang salah. Kepercayaan yang tidak menepati. Sebab ia berintikad kepada makhluk berkuasa dengan sendirinya. Manakala ia berintikad kepada makhluk berkuasa dengan sendiri, usaha dapat menentu jadi pada sesuatu, maka itulah dikatanya faham qadariyah. Akidah berpegang kepada usaha berkuasa pada menentu jadi. Ini suatu tanggapan yang salah. Fahaman yang tidak menepati, tidak muafakat bagi wakil. Dan kalau dikatanya penyakit COVID-19 ini adalah hasil daripada kuman semata-mata, sebab lazimnya kebiasaannya, manakala dicakiti kuman-kuman jenis COVID ini pasti menemui sakit. Maka itulah dikatakan akidah. Akidah secara tabi'in, yakni kepercayaan berpegang kepada tabiat semata-mata, pun tidak mendapati bagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita beraqaid Ahlussunnah wal Jamaah, tidak qadariyah dan tidak tabi'in. Kepercayaan kita, penyakit COVID-19 itu suatu bala dari Allah Ta'ala dihantar kepada manusia, dan kuman pembawa virus itu sebagai sebab jua. Dengan itu, jika Allah Ta'ala tidak jadi sakit bagi seorang itu, walaupun dihinggapi oleh kuman virus COVID-19 ini, nescaya tiada sakit ia, walau dijangkiti oleh kuman itu sekalipun. Inilah aqaid kita. Tetapi walau macam mana sekalipun, Allah Ta'ala jadikan kuman itu sebagai sebab jua. Dan sebab itu dikatakan selaku sunnatullah. Sunnatullah, program alam yang dicipta oleh Allah dengan melalui asbab-asbab tertentu, mempunyai asbab-asbab tertentu. Tetapi bukanlah dengan sebab itu berkuasa pada menentukan sesuatu. Kekuasaan itu adalah mutlak di dalam pula kekuasaan Allah. Dan kuman itu sebagai kainat yang tidak berkuasa memberi bekah, yakni mendatang sakit manakala dihinggap olehnya. Ingatlah kita kepada Allah yang maha berkuasa pada segala-galanya, tiada yang lain berkuasa selain daripadanya. Bala COVID sebegini berupa kejutan dari Allah ke atas umat manusia, agar manusia terdapat kembali kepada kekuasaan Allah. Maka itulah sebab selayak dikatakan COVID-19 itu selaku bala Allah. Tetapi sungguh pun dikatakan bala Allah, kita sebagai hamba tetap berusaha dengan kaedah-kaedah yang sepatut dengannya, seperti ber-SOP, PKP dan sebagainya. Kerana kaedah-kaedah tersebut bersesuai
selaku jalan ikhtiar kita baginya. Dan usaha ikhtiar kita sebagai tempat penilaian Allah Ta'ala bagi kita, seperti dijauhkan atau diangkatkan penyakit tersebut. Itulah akidah kita di atas landasan Ahlussunnah wal Jamaah. Dengan itu tidaklah berartinya setelah kita berusaha, berkeyakinanlah kita kepada usaha itu dapat mengangkatkan penyakit sebegini, dapat terjauhnya daripada dihinggapi oleh penyakit sebegini. Usaha itu sebagai jalan, sebagai madkhal, jalan kejayaan. Dengan yang demikian, pada hakikatnya tidaklah usaha kita itu berkuasa menghindar atau terangkat penyakit COVID-19 ini. Ingatlah kita dari bala COVID-19 ini benar-benar ujian Allah ke atas umat manusia di zaman kini. Dengan itu kita selaku orang Muslim kenalah jaga diri masing-masing dari serangan penyakit tersebut, serta akidahnya hendaklah dijaga. Jangan terjadi beraqaid yang luar dari aliran Ahlussunnah wal Jamaah seperti Qadariyah dan Tabi'iyyin tersebut. Ingatlah dunia ini, walau di zaman mana sekalipun, tetap di bawah pentadbiran, pengawasan Allah Jalla Jalaluh. Tiada yang lain yang mengawas, yang mentadbir, yang mengatur agenda perjalanan alam ini. Bagaimana firman-Nya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maksudnya segala puji itu tertentu bagi Allah yang Tuhan sekalian alam, yakni dialah yang mengatur perjalanan alam dunia ini, termasuk menjadikan jenis penyakit COVID-19 ini pun aturan yang diatur, yang diprogram oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan ia terjadi dengan sendiri. Adapun menampak oleh kita itu, menampak oleh kita jangkitan kuman COVID ini, itu adalah sebagai sebab jua. Adapun pada hakikatnya hal yang diperlakukan sakit tersebut daripada Allah Jalla Jalaluhu. Ingatlah mati kita sebagai contoh. Mati kita, hakikat mematikan itu Allah Ta'ala, bukan penyakit. Dan penyakit itu sebagai sebab jua. Begitulah hal penyakit COVID. Yang sebab jadi sakit seseorang itu Allah Ta'ala, bukan kuman yang berjangkit kepadanya. Dan kuman berjangkit kepada individu yang sakit tadi sebagai sebab jua. Maka itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi malangnya, manakala tidak faham tentang aqaid, tentang akidah, maka lalu menggunakan akal semata-mata pada menampak keyakinan hati terhadap penyakit COVID-19 dengan menggunakan jitera akal semata-mata, sehingga terpengaruh bagi mereka yang tidak faham tentang aqaid, akidah Islam. Lalu ia terpengaruh dengan pahaman orang kafir dan para juhalat, yang golongan-golongan yang jahil tentang akidah Islam. Alangkah bahaya hidup seorang Muslim jika memahami aqaid di dalam Islam yang dianuti sebegitu. Dan tanamlah saya keyakinan hati kepada kekuasaan Allah. Allah yang berkuasa segala-gala. Dan Allah juga yang memperlakukan sehingga berlaku daripadanya apa yang berlaku. Maka tiada yang lain berkuasa selain daripada Allah. Dan tidak ada sesuatu yang berlaku bukan perbuatan dan kehendak Allah Ta'ala. Semua hal-hal yang berlaku adalah perbuatan dan kehendak Allah Ta'ala, tidak terkeluar daripadanya. Maka setiap perbuatan Allah semuanya berfaedah
wal hikmah, berrahsia tersendiri. Dengan itu tidak ada perbuatan yang sia-sia, yakni perbuatan Allah. Jadi apakah rahsianya, apakah faedahnya di sebalik penyakit COVID-19? Antara faedah yang dinampak, gambaran oleh kita secara kasar, suatu sutitan ke dalam hati orang-orang yang beriman, agar menampak olehnya betapa kuasanya Allah Ta'ala. Ini adalah suatu penyakit yang datang daripada Allah. Manakala kita nampak kekuasaan Allah, hal terjadi daripada Allah, maka kembalilah kita kepadanya. Tapi sungguh pun begitu, tidak terabas sama sekali daripada usaha ikhtiar agar terjauh daripada sakit tersebut dengan dijauhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini kita lapirkan sedikit doa yang dipetik daripada kitab Bada'i'uz Zuhud, jilid pertama dan jilid kedua dari kitab tersebut. Doa-doa di dalam di lapiran risalah kita. Kitab tersebut karangan Syekh Muhammad Zain Mustafa Al-Fatani, ditulis dalam edisi Rumi, asalnya Jawi. Antara doa sepatut diamalkan dalam suasana sebegini agar Tuhan lindungkan kita, harapan besar kita diangkatkan musibah bala sebegini, iaitu bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Tahassantu bizil izzatil wal jabarut. Tahassantu bizil izzati wal jabarut. Wa tasamtu bi rabbil mulki wal malakut. Wa tawakkaltu 'alal hayyil ladzi la yamut. Allahumma srif anna hadzal waba wal qurana. Wal qurana ni tambahan. Sebab zaman pengarang kitab ni tidak tertentu lagi penyakit bernama corona ni. Innaka ala kulli syai'in qadir. Qadar bilangan terserah pada rajin malas seseorang tu. Hanya dia suruh bacakan pagi petang. Sambungan lagi, ya latifan bi khalqihi, ya aliman bi khalqihi, ya khabiran bi khalqihi, ultuf bi ya latif, ya alim, ya khabir. Dia suruh baca juga. Hak ni qadar tidak terhingga. Cuma dia kata di dalam kitab tu dia suruh selalu dibacalah. Di masa yang Tuhan turunkan musibah bala, bagaimana di zaman kita sebegini. Ya latifan bi khalqihi, ya aliman bi khalqihi, ya khabiran bi khalqihi, urtubi bi ya latif, ya alim, ya khabir, baca. Selepas daripada itu dia suruh baca pagi petang juga. Qadarnya 25 kali. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim, 25 kali. Jadi tiga-tiga bacaan ni elok digabungkan. Serta kita berniat lah. Sama ada sebelum dibaca kita berniat, di tengah-tengah kita baca kita berniat, ataupun lepas kita baca kita berniat pun boleh. Niat macam mana? Tuhan lindungkan kita daripada dihinggapi oleh anasir penyakit sebegini. Kita merayu dari hati kecil kita, termasuk juga keluarga kita, sahabat anak kita, seeloknya sekalian orang-orang Islam kita. Ataupun secara direktnya kita merayu dalam hati kita semasa kita baca doa tersebut ataupun bacaan tersebut, agar Tuhan angkatkan bala yang sebegini. Begitulah. Allah mahfazna min kulli syai'in wa mahlakati fi dini wa dunyanya wa akhirati. Kita minta Tuhan peliharakan diri kita, peliharakan kita daripada setiap kejahatan dan kebinasaan. Allah mahfazna min kulli syai'in wa mahlakati fi dini wa dunyaya wa akhirati. Kita minta Tuhan peliharakan kita, lindungkan kita daripada kejahatan dan kebinasaan, dan agama kita
dunia kita dan akhirat kita. Itu di antara jalan-jalan ikhtiar kita secara rohani. Sering kita berdoa, sering kita bermunajat dengan Tuhan, di setiap waktu, di setiap masa. Di samping kita berikhtiar secara hissi, secara zahir, seperti kita pakai mask, suasana hidup dalam suasana penjarakan dan sebagainya, bagaimana diarah oleh pihak kerajaan hari ini. Itu suatu ikhtiar secara zahir, tidak menyalahi kaedah syarak. Tetapi walau macam mana sekalipun, hablum minallah, pertambatan hati kita dengan Allah lagi bertambah erat, lagi bertambah kuat. Kerana ujian sebegini suatu kejutan agar hati kita boleh ingat kepada Tuhan, boleh sedar tentang kekuasaan Tuhan, boleh nampak hal terjadi ini datang daripada Tuhan. Jangan diuji dengan bala sebegini sekalipun masih lagi tak sedar, tak ingat, masih lagi dalam suasana kelabu asap ataupun gelap teguh. Dalil buktinya, dia katakan tak nampak kekuasaan Tuhan, sehingga tak mahu diperkata olehnya ini suatu kejutan, bala dari Allah. Tak nak kata bala. Sewajarnya kita orang Islam kena kata bala, sebab kelimah bala ni kelimah yang tidak elok bagi kita, yang halnya datang daripada Allah. Bukan Allah Ta'ala pencipta bala tu, Allah Ta'ala tu tidak elok. Allah Ta'ala tu maha sempurna, maha bijaksana, tetapi sengaja dihantarkan hal sebegitu bagi kita, nak suruh kita tu ingatnya kepada dia, nak suruh kita tu nampak kekuasaan dia. Di samping tu dapatlah kita kembali kepada jalan, sanggup melutut di bawah kebesarannya, daripada hal tak semaya kepada semaya, daripada hal tidak pergi sembahyang jemaah kepada pergi jemaah. Jangan daripada hal pergi jemaah akhir pakai tak jemaah. Ini wallahu a'lamu bisawab, kita tak reti dah tu. Daripada hal lazim pergi jemaah pakai tak berjemaah, a'azzanallah, minta berlindung, kita kena jemaah juga. Dah tak boleh ke masjid seorang, di rumah lah. Tapi ni buat jemaah di rumah tak boleh lah, kena masjid juga. Dah tak boleh buat masjid sebab sepi, cari masjid besar. Nak cari masjid besar, masjid satu tu je, buat di padang bola. Lawak jenakanya, lawak jenaka kata tu. Fikir-fikir lah, faham-faham lah. Sebab kita diberi akal oleh Tuhan, maka lalu kita menggunakan akal yang warah. Jadi dia yang dipandu oleh Islam. Jangan kita menggunakan akal semata-mata. Ada di antara orang dia kata, tak boleh buat pada bola sebab tidak masjid. Itu betapa citiknya ilmiah yang dimiliki olehnya. Rupa-rupanya dia faham jemaah ni mesti dalam masjid. Kalau tak ada masjid, tak jemaah lah kita. Maka di situlah berlaku di suatu desa, satu kampung, semasa dia rombak masjid lama dibuat baru, nak sembahyang jemaah terkia-kia. Sedangkan padan ada sebelah tempat parking kereta belah masjid tu, sekadar nak muat ahli Korea tu boleh. Dalam kali dia sembahyang di dewan orang ramai buat jemaah, tak salah, asalkan suci tempat tu boleh. Yang masalah pelik dan ganjilnya, dia tulis di dewan tu, ini adalah masjid sementara. Automatik dewan tu jadi masjid, walaupun diguna istilah sementara sekalipun. Tidak ada istilah yang diguna pakai masjid itu sementara, kekal. Kalau sebut diwartakan masjid akan kekal, bangunan tu, tempat tu masjid. Rupa-rupanya kalau tahu masjid bagi fikiran dia tak buat jemaah, lalu dia jadi sementara. Lepas tu dia pindah buat di masjid baru, dewan tu jadi tempat lepak lah pula, tempat orang pergi main badminton pakai seluar kaki panjang. Makna seluar kaki panjang tu, seluar tu pendek nampak terjolor kaki, itu haram. Kalau seluar kaki pendek tak apalah, pakai seluar panjang nampak kaki yang pendek. Itu melawak tok guru saya zaman mengaji pondok zaman dulu dah lah. Begitulah kiranya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya wadud, Allahumma ya wadud, Allahumma ya wadud,
يا ذا العرش المجيد يا مبدئ يا معيد يا فعالا لما يريد نسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك وبقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك ورحمتك التي وسعت كل شيء يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا غياث المستغيث أغثنا يا مغيث 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 يا رب العالمين يا مجيب السائلين استجب دعاء على هذه الساعة الوحاء الأجال الساعة اللهم لك الحمد ومنك الفرج وإليك المستكان وبك المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لك الحمد ومنك الفرج وإليك المستكان وبك المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي اللهم لك الحمد ومنك الفرج وإليك المستكان وبك المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي وصلى الله على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين ما شاء الله